Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Ahmad Arsyad Banjari lah. Syekh Ahmad Arsyad Banjari daripada Banjar Indonesia. Kita sambung balik kitab kita ni. Hari ni nak bicara pasal najis, cara menghilangkan najis mutawassithah dah. Najis yang pertengahan sederhana lah. Bermula barang yang kena najis dengan najasah yang mutawassithah hendaklah ditilik jika ada najasah itu, najis itu hukmiyah. Seperti tiada dapat padanya warna dan tiada bau dan tiada rasa, maka wajib membasuh dia dan tiada memadai mempercikkan ia atasnya. Tetapi memadai pada membasuh dia itu mencucurkan air atasnya dengan sekali jua kerana tiada ada padanya ain dan sifat yang dihilangkan sama ada dengan perbuatan seorang, fi'il seorang, perbuatan seorang atau tiada seperti terderas dengan air hujan, terderas dengan air hujan. Dan jikalau dicurah sekian yang dihangat dengan air najis atau dicium ia ke dalamnya atau direndam bijian ke dalam kemih yang kecil atau dimasuk daging dengan kemih dengan kecil, kemudian maka kurang sekalian itu dan tiada padanya sifat najasah, maka memadailah pada membasuh dia mencucurkan air atas zahirnya dengan sekalian jua dan sucilah dengan dia batinnya, maka tiadalah diberkehendak pada menghangatkan sekian itu pula dan menderaskan air yang suci menyucikan atasnya pada ketika hangatnya, dan tiada berkehendak kepada merendam biji-bijian itu dengan air yang suci menyucikan, dan tiada berkehendak kepada memasukkan daging itu pula dengan air yang suci menyucikan, dan tiada berkehendak pada memerah dia bersalahan dengan bana yang direndam ia ke dalam air yang najis, maka disyaratkan pada membasuh dia bahawa direndam akan dia ke dalam air sekiranya dizonkan sampai ia kepada sekalian barang yang sampai padanya air yang pertama. Panjang ni dah. Jadi dia kata setiap yang kena najis mutawassithah hendaklah lihat jika najis itu najis hukmiyah, najis kita kata najis tak ada dah benda-benda warna rasa dan bau lah, tak nampak dah. Seperti najis, tapi kita tahulah jangan masbah pula. Suka-suka tak tu tak najis hak benda kita tahu dah. Seperti najis yang sudah hilang warnanya, bau dan rasanya, maka wajib membasuhnya dan tidak cukup hanya dengan mercikkan air ke atasnya dah. Tetapi cukup membasuhnya dengan air ke atasnya sekali. Kerana tidak ada benda dan sifat yang harus dihilangkan baik dengan perbuatan seseorang ataupun bukan dengan perbuatan seperti dihujankan. Orang sengaja kecing berok kau gapo buat ceman ataupun kerana benda-benda yang tidak disengajakan, yang tidak kaitan dengan perbuatan, tiba-tiba ada dah. Jadi sekali basuh, kalau benda tu tak, memang tak ada dah warna bau rasa, pakai jiruh sekali jiruh kan dengan air. Tak boleh percik, tak boleh tak. Jiruh air kira hilang lah najis dia dah. Dan jika pisau dihangatkan dengan air najis, hangat gana tak masuk dia, tapi kena air najis ada. Dan dimasukkan daging ke dalam air kencing dah. Dia kira benda yang kena najis lah, sama ada pisau ataupun daging tu sendiri kena air kecing ke apa. Kemudian sebab itu menjadi kering sehingga sifat najisnya tidak kelihatan lagi, maka cukuplah membasuhnya dengan mencucurkan air ke atasnya sekali saja. Maka dengan cara itu sucilah dalam batinnya, pakai cuci dah, pakai jiru sekali kat kira cuci lah. Kalau kira tak bau gapo lah, bagi tu hilang bau gitu dah. Tidak diperlukan lagi menghangatkan pisau, tidak usah menyiram air yang suci dan menyucikan ketika masih panas. Tidak perlu merendam biji-bijian ke dalam air yang suci lagi menyucikan. Tidak perlu memasukkan daging ke dalam air yang suci lagi menyucikan, dan tidak perlu memerahnya. Tak perlu pun. Macam kain ke apa, tak perlu dah. Pakai sekali lalu je. Kalau benda tu dia jadi macam najis hukmiyah dia. Itulah dah. Jadi najis ni pakai sekali jiruh, seperti jiruh dah. Dan demikian lagi jika diajinkan bana ni apa ni campuran dengan najis yang cair, kemudian maka dibakar
ia maka tiada suci batinnya dengan basuh melainkan apabila ditembuk ia ditumbuk ia lumat hingga jadilah ia tanah atau direndam ia ke dalam air hingga sampailah air itu kepada kesucian batinnya, maka iaitu bersalahan dengan sekaliannya tersebut dahulu itu. Tetapi dimaafkan umpama periuk yang telah diajin tanahnya dengan air najis jika dia tiada diperoleh air yang suci, demikian hasil yang tersebut dalam tuhfah. Ini nak bagi bekah daripada tanah ni. Okay, tapi kalau batin direndam ke dalam air kena najis, maka disyaratkan dalam membasuhnya dengan rendam ke dalam air sekiranya air masuk ke dalam bahagian yang sampainya air najis tersebut. Demikian juga campuran batin dicampur dengan najis yang cair kemudian dibakar, maka batin dalamnya tidak akan dapat disucikan melainkan dengan dibasuh, kecuali ditumbuk lemak-lemak sampai menjadi tanah semula dan direndam ke dalam air sampai air masuk ke dalamnya semula. Berbeza dengan disebutkan di atas kerana dimaafkan seperti periuk yang tanah campurannya dicampur dengan air najis kalau tidak diperolehi air yang suci. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Tuhfah. Ni kata wah bekas puyuk tanah ni. Puyuk tanah tu. Kalau capur dia jadi nak kerah tu dia capur air dulu dah. Capur air dulu ke apa, baru jadi kerah. Macam kita tengok orang buat tembikar daripada tanah lah dah. Jadi dia ada bekas-bekas tu boleh buat masuk pula dah. Jadi buat bekas minum air lah masuk lagi apa. Tadi dia katanya nak cuci dia kalau ikut ni kena peracur dulu semula, masuk air semula baru tu dah. Tapi ada setengah ulama kata tak apalah, dia dimaafkan dah. Dah. Kalau tak ada air lain suci masa dia nak tu, masa nak buat dia tak ada air suci, air cemar, tak apa. Cuma kita kena faham dah air hak kena najis, betul-betul yang kena najis, jangan nak kata suka-suka mungkin najis ke tak. Betul air kecil, air berak, air apa tahi betul-betul najis tu baru hak kita bincang. Setahun ni setengah orang nak kira air lalu, air parit pun ikut najis. Padahal tak tahu lagi air tercap pun najis atau tidak dah. Air hujan ke apa banyak lagi air lain dah. Tapi kira najis habis air najis dia. Sebenarnya asal-asal itu suci. Sehingga diyakini, kita napuk nama kepala kita diyakini najis. Itu baru kira najis. Okay. Kalau najis mutawassithah itu ainiyahnya, maka wajib sesudah hilang bendanya dihilangkan lagi rasa, bau dan warnanya seperti hukum menghilangkan najis mughazzalah dan mughallafah ainiyah. Dan jika najasah yang mutawassithah itu ainiyah dah nampaklah dengan mata kepala kita warna rasa gapo dah, maka wajib kemudian daripada hilang aininya menghilangkan rasanya dan baunya dan warnanya. Ain tu warna dia dah kira nampak zat tokok lah, tahit tokok dah buat tokok tu. Lepas tu kena hilang rasa dia kena hilang bau dia, kena hilang warnanya dulu dah, seperti hukum menghilangkan najasah mughallazah atau najasah mukhaffafah yang ainiyah jua. Tapi jika tanggal warnanya atau baunya kerana sukar menghilangkan dia, seperti warna dan rah atau bau khamar, dengan sekira tiada hilang ia dengan membalaghah pada menghilangkan dia dengan dikikis dengan kayu atau dengan kuku umpamanya, maka itu tiada mengapa, hanya suci jua tempat yang dibasuh. Dan jika daripada najasah yang mughallazah sekalipun dengan muwafaqah Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dalam Tuhfah, dan dia yang bersalahan bagi Syekh Sarkashi dalam Khadim dan jika tanggal warnanya dan baunya pada suatu tempat, maka tiadalah suci tempat itu. Dan jika sukar menghilangkan dia sekalipun kerana kuah dilalah kepadanya atas tanggal ain najasah. Jadi cerita sini, tetapi kalau warna, bau dan rasanya yang masih tinggal kerana sukar nak menghilangkannya, seperti warna darah ataupun bau khamar, bau arak ni dah cuci dia benda merasa gapo tak ada dah, bau dia payah nak hilang. Kalau dikirakan boleh hilang melainkan dengan sungguh-sungguh, seperti dengan dikikis dengan kayu atau dengan kuku, tapi tidak mengapa asal tempat yang sudah dibasuh itu sudah cuci, sekalipun dan najis yang mughallazah sekalipun. Ini telah disepakati oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan kitab Nihah. Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli ni kitab Nihatul Muhtaj. Jadi sekarang ni buat sekadar yang mampu dah. Gonyoh setara mampu, basuh setara mampu. Kalau kita zaman ni boleh guna sabun deterjen. Buat sekat mana mampu, tak kira lah najis tu mukhaffafah lain lah, mughallazah atau mutawassithah. Citra ada usaha tu, tiba-tiba tak hilang lagi warna dia, bau dia kata hilang,
ataupun rasanya biasa hilang lah tak. Warna bau ni payah ni, setengah-setengah tu warna payah, setengah-setengah bau payah dah. Buat sekarang boleh gonyo tidak bau-bau lagi dah. Tapi dikira dimaafkan lah. Kira dimaafkan dah. Itulah pendapat muktamad masa kita yang paling kuat lah kira dah. Tapi nama Syekh Zarkashi dalam kitabnya Al-Khadib berbeza dengan pendapat di atasnya. Di atas katanya, jika masih tertinggal warna dan baunya pada satu tempat, maka tidaklah dianggap suci tempat itu. Sekalipun sukar menghilangkannya kerana bukti kuat tentang adanya benda najis masih ada. Itulah pendapat dia ya. Dan pendapat ni kira suka tak usah ambil lah. Sekadar kita tahu kalau ada ustaz mengajar waktu gak, kita kata ni pendapat suka dah. Lepas tu dan demikian lagi tiada suci tempat itu jika tinggal rasanya, dan jika sukar menghilangkan dia sekalipun kerana tanggal rasanya itu menunjukkan ia atas tanggal ainnya. Tu pendapat tu lagi lah, pendapat Zarkashi lagi. Kata Syekh Irdibili dalam Anwar, jikalau tiada dihilangkan rasa najasah melainkan dengan memotong tempat yang kena najis itu, maka iaitu dimaafkan daripadanya. Maka dirupakan masalah itu pada barang yang apabila berdarah gusi seorang atau kena najis mulutnya itu najasah yang lainnya. Kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, harus merasai najasah pada tempat yang dibasuh apabila ghalib atas zonnya hilang rasanya kerana hajat. Dan apabila dizonkan akan suci tempat yang dibasuh, tiada wajib mencium bau najasahnya. Hanya sahanya jua maka diketahui daripada yang demikian itu, jikalau tiada ada baginya pencium atau penglihat, tiadalah wajib atasnya menuntut orang lain daripada menciumkan bau najasah atau melihatkan ainnya dan warnanya, kerana daripada akan dengan ghalib zonnya akan hilang ainnya dan sifatnya. Dan jika tiada hilang sifat najasah melainkan dengan isnan atau sabun atau dikikis dengan kayu atau dengan kuku, wajiblah atasnya menghilangkan dia dengan demikian itu. Dan jika hilang sifatnya dengan yang lain daripada itu, maka sunat baginya menghilangkan dia dengan yang tersebut itu. Tetapi tiada wajib atasnya menghilangkan dia dengan umpama sabun, melainkan apabila diperolehnya akan dia dengan harga seumpamanya, padahal adalah ia terlebih daripada barang yang dibilangkan ia pada tayamum. Dah. Kita baca pula hak Rumi ni. Faham. Jadi kata, dan juga tidak suci tempat itu jika masih tinggal rasanya sekalipun sukar menghilangnya kerana adanya rasa menunjukkan pada najisnya ada. Tu pendapat Syekh Zarkashi lagi lah. Lepas tu Syekh Ardabili pula berkata dalam kitabnya bernama Anwar, jika tidak hilang rasa najisnya melainkan dengan memotong tempat yang kena najis itu, maka dimaafkanlah. Tak perlu potong lah. Mazhab dia tu orang Yahudi dulu dah. Orang Islam ni tak ada dah syariat potong ni. Kalau siapa tak gonyos setengah mana pun tak cuci dah, kena kerak dah. Maka pada waktu itu dimaafkan lah. Gitulah. Jadi masalah ini samakan dengan masalah apabila gusi seorang berdarah atau mulutnya kena najis dengan najis yang lain. Maka Syekh Ibn Hajar berkata dalam Tuhfah, boleh merasai najis yang ada pada tempat yang sudah dibasuh. Ini terjadi apabila menurut dugaan belum hilang rasanya. Jadi mulut ni. Kalau tak ada dalam mulut kita, dimaafkan dah. Tertelek ke gapo dah, ada dalam mulut dah. Ataupun tak kira tak perlu basuh gonyah, tak mudah dah. Kaum-kaum sikit, biarlah darah lagi ada dari mulut kita. Begitu juga perbincangan kalau makan babi sedang mana dah. Tak perlu masuk air tanah lah dalam mulut dah. Dia kira dimaafkan dah. Tak perlu masuk air tanah, gonyah, komo dalam tanah kau tak. Tak perlu dah. Itulah masuknya mulut, najis mulut tu dimaafkan. Najis lain dah. Lepas tu, boleh merasai najis. Sekarang isu pula dah. Iaitu, kita nak tahu cuci tak cuci, kita celek dengan tangan kita, kau rasa lidah kita kena tahu rasa dia. Benda tu dimaafkan dah. Dan mulut kita tu kalau ada rasa sikit ni, kira najis pun dimaafkan lagi. Kerana kita ni dalam usaha untuk sucikan najis. Dia kata gitulah, mengikut Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfahnya. Dan bila dianggap tidak perlu menurut dugaannya bahawa tempat dibasuh itu sudah cuci, tidaklah wajib menciumnya, hanya sunat saja menciumnya dah. Kalau kita nak cium, kau nak rasa, kita tengok. Tapi kita rasa cuci dia ni, kita gonyah guna sabun dan warna tak ada apa. Adakah kita perlu cuci? Kita tengok zahir secara umumnya nampak macam tak ada lah. Tak perlu kita cium rapak kuat hidung kan.
ataupun dengan lidah kalau kita rasa cuci dah setengah ni dah dia tak apa dah dia kira kalau nak cium juga dia panggil sunat saja, tak perlulah sampai tahap kita nak kata wajib kita cium rasa ke apa dah. Kita tengok zahir terutama sekali apa dia hilang warna dah tergonyo-gonyo sabun tak ada nampak ada bekas darah ke bekas najis ke bekas gapo ke. Lepas tu kita adakah kita perlu rasa dengan lidah ataupun dengan cium hidung? Jadi dia kata tak wajib ni. Sekadar nampak gitu zahir macam tak ada kan? Kira dimaafkan boleh lah. Cuci lah kira dah. Kalau kita nak sedap lagi, boleh lah kita cium rasa. Cium rasa. Tapi kalau kita tak buat apa, tak apa dah. Diketahui dari huraian yang di atas, jika ia tidak memiliki indera penciuman dan penglihatan, tidak wajib mencari orang lain untuk mencium bau najis atau melihat benda dan atau warnanya. Kalau cuci kau cuci tak mudah dah kena sabun negara pengganjanya jiruh negara apa tiba-tiba dia ni jenis tak ada bau, tak ada mata pun buta dah. Rasa pun tak ada, jadi dia ni tak wajib untuk cium bau najis atau lihat bandanya atau warnanya, tak wajib dah. Kerana sudah dianggap cukup dengan dugaannya yang kuat bahawa benda dan sifat najis itu telah hilang. Dan jika sifat najis itu tidak akan hilang melainkan dengan sabun atau dikikis dengan kayu atau dengan kuku, maka wajib menghilangkannya dengan benda-benda itu. Kalau tak cuci melainkan dengan sabun, kena guna sabun yang kata dah. Jadi bila ni kita zaman sabun dah. Bukan apa zaman dulu dah. Zaman kita ni zaman dia sabun, dia sesuai dengan benda cuma masing-masing lah. Kalau benda yang terbaik dah kita tahu mengikut kita zaman kita dah ni lah dah. Sabun ni sesuai ni hak ni tiba-tiba ada lagi dah. Tiba-tiba ada lagi tak hilang lagi. Kita kira dimaafkan lah. Kira dimaafkan. Cuma kita tahu juga kadang-kadang sabun ni sabun pakaian. Kadang-kadang payah tangga bak darah kau gapo ni lah. You kena guna sabun mandi juga dah. Sesuai. Jadi kita guna sabun mandi lah. Tak boleh lah guna sabun deterjen sabun basuh pakai saja untuk cuci darah contohnya ni. Jadi kita kena tahu benda gitu. Kita tergonyoh. Sekadar yang mampu hilang kat hilang lah. Boleh buat semaya dah. Tak ada masalah dah. Okey, lepas tu tayammum dah hati-hati ni kena. Dan jika hilang sifatnya dengan benda-benda tadi, maka sunat baginya menghilangkan dengan benda-benda tersebut. Dah. Tetapi tidak wajib baginya menghilangkannya dengan sabun kecuali kalau harganya murah. Dan kalau harganya terlampau mahal, ia boleh bertayammum saja. Kalau kita tadi nak hilangkan benda-benda tersebut najis tadi, dia kata tak wajib menggunakan dengan sabun kecuali dengan harganya murah lah. Kalau dengan sabun tu wajib pun dengan harga murah. Kalau wajib pun dengan harga murah. Tapi kalau harga mahal, tak wajib dah. Tak wajib kita basuh pakaian tersebut. Dan kita, dia kata tayammum ni berperkara lah. Pertamanya tak ada air cuci dah. Yang kedua ni pakaian ni dah. Tahu lah tak? Di tempat dia pakai tayammum juga dah. Jadi dimaafkanlah tayammum dah. Tayammum sekarang melibatkan air ni. Tapi pakaian aja. Ada kait juga. Okey. Dan disyaratkan pada mensucikan tempat dengan air yang sedikit, bahawa hendaklah ada air itu didatangkan atas tempat yang kena najis seperti dicucurkan ia atasnya, dikarenakan jika diaksakan diterbalikkan seperti didatangkan tempat yang kena najis ke dalam air yang sedikit, nescaya jadi najislah air itu dengan semata-mata bertemu dengan dia. Jadi dia suruh air dari atas, pakaian kena najis tu dia alih bawah dah. Bermula perbezaan antaranya dengan antara aksunya, sebaliknya bahawasanya air yang mendatangkan atas tempat yang kena najis terlebih kuat ia daripada air yang didatangkan kepadanya tempat yang kena najisnya. Dia kata biar air itu kuat dah. Dan tiada disyaratkan memerah tempat yang dibasuh pada yang dapat perah. Tetapi yang demikian itu sunat jua supaya keluar daripada khilaf mereka yang mewajibkan dia. Dan tiada beza pada air yang mendatangkan atas tempat yang kena najis itu, bahawa ada ia datang dari atas atau ada ia datang dari bawah. Maka jika kena najis mulut seseorang, memadailah akan dia mengambil air dengan tangannya, dan jika tiada ditinggikannya akan tangannya atas mulutnya sekalipun.
Jadi disyaratkan dalam mencuci tempat yang kena najis dengan air sedikit, bahawa air itu disiram dari atas tempat yang kena najis, seperti dicucurkan di air atasnya dah. Kerana apabila terjadi sebaliknya, umpamanya tempat kena najis tu disiram dari bawah, maksudnya najis tu, kain yang kena najis, kalau tempat kena najis tu dari atas dah. Dari bawah maka air sedikit tadi berubah menjadi najis kerana bertemu dengan najis dah. Kalau dia tu kain najis buat celup, macam celup dah, jadi najis air tu pula dah. Biar air tu dari atas dah. Perbezaan kedua cara ini tadi, bahawa air curahkan dari atas yang kena najis melarutkan najis, tetapi air datang dari bawah tidak dapat melarutkan najis. Dia kata gitu dah. Ya gini lah, dia kira logik pun gitu, kita faham dah. Kalau air daripada atas, air tu yang mengalirkan najis keluar daripada pakaian ke pergi tempat najis. Tapi kalau celup pula daripada atas, kain najis waktu ke bawah, soalnya air najis tu masuk air dah. Gitulah, bukan air tu mengeluarkan najis dah, tapi air tu dimasukkan najis gitu dah. Itulah dah. Bahasa tu dah. Tidak disyaratkan memerah bekas yang kena najis terhadap sesuatu yang dapat diperah, tapi kalau juga diperah hukumnya sunat saja, agar keluar dari perbezaan pendapat yang mengatakan wajib memerahnya. Kita bahasa pakaian kita tak perlu ke perah atau tidak. Memel lah, molek tu perah tu, ia akan jadi, dia masuk air perah, ia akan jadi lebih keluarlah najis-najis, benda-benda cemar. Kalau bukan najis sekalipun dah. Tu kaedah kita bahasa pakaian memang gitulah, tak guna masa bahasa pun gitu, kaedah jadi perah sampai 3 kali dah. Barulah mudah cuci dah. Ada wajib, tapi kata tak wajib dah. Hal ini tidak dibezakan terhadap tempat najis yang disiram dari atas atau dari bawah. Dah. Tak beza dah. Tempat najis yang disiram tu dari atas atau dari bawah. Kalau kiranya tak kisah, dia kata dah. Najis tu disiram daripada atas bawah, yang pentingnya air tu bukanlah macam celup tu boleh dah, tapi macam siram dah. Siram daripada atas bawah, yang penting siram. Maksud air tu mengalir. Kita daripada tepi, kita jiru pun tak apa. Daripada atas molek dah, daripada tepi pun tak apa dah. Kalau mulut kena najis, cukuplah mengambil air dengan tangannya, kemudian dengan tangan itulah memasukkan air ke mulut untuk berkumur-kumur membasuhnya. Dan cukup membasuh mulut ini pada lahir luar mulut saja dengan berapa kali kumur saja, dan air dipergunakan. Berkumur tadi tidak boleh ditelan, demikian juga air liur sebelum diyakinkan bahawa mulutnya telah suci. Jadi buat ada 2-3 kali ke. Berapa kali kita rasa yakin tak, cuci tak, tak ada masalah. Kita kumur kalau kena najis ke apa dah. Dan kalau bahagian tempat yang kena najis, sekat tu juga. Wajib adalah atasnya membasuh sekalian barang yang had zahir daripada mulutnya dengan membalarah. Pada berkumur-kumur, maka tiada harus baginya menelan sesuatu daripada airnya selagi belum suci ia daripadanya. Dan jikalau kenajisan batin berjana dengan najasah yang cair, Janganlah ditumpahkan ke dalamnya air serta diedarkan air itu pada sekalian pihak batin berjana itu, maka sucilah berjana itu. Dia kata dah. Dan kalau bahagian tempayan pula kena najis, tadi mulut, kalau tempayan pula kena najis yang cair, maka janganlah ditumpahkan air ke dalamnya pada saat membasuhnya kecuali sudah menghilangkan benda najisnya. Kita buat tubik najis dulu dah. Air najis tu lah. Nampak tahu kau najis kau apa, buat tubik dulu dah. Kemudian najis itu telah hilang, barulah ditumpahkan air ke dalamnya dan air diratakan seluruh bahagian dalam tempayan, maka dengan cara ini tempayan menjadi suci lah ia dah. Kocok tubik, kocok tubik gitu lah, lebih kurang dah. Lepas tu bermula air ghasalah. Air ghasalah ni air basuh dah. Bermula air ghasalah. Ini air basuh yang sedikit, yakni air yang sudah terpakai pada membasuh tempat yang kena najis yang bercerai ia daripada tempat itu, suci ia dengan 3 syarat. Suci dengan 3 syarat. Jadi dia kata air bekas basuhan yang sedikit, yakni air yang sudah terpakai dalam membasuh tempat yang kena najis yang terpisah daripada bekas tempat yang kena najis itu, dan dia anggap suci dengan 3 syarat. 3 syarat baru kita anggap suci dia. Iaitu dia kata pertama, bahawa tiada ia berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Ini pertama, syarat kedua pula. Yang kedua, bahawa tiada
tiada ada lebih timbangannya daripada malanya dah. Kemudian daripada membilangkan yang disisap oleh tempat yang dibasuh dan yang keluar daripada daki yang suci. Tebal lepas ni nak. Syarat 3, bahawa adalah tempat yang dibasuh itu suci seperti bahawa tiada ada tinggal padanya rasa najis dan tiada ada tinggal tanggal warnanya atau baunya yang mudah dihilangkannya. Kita baca ke Rumi pula dah. Nak payah dah. Jadi sininya dia kata syarat 3 syarat air bekas basuh hair tu, air tu dianggap suci dah. Yang air terpakai tu dianggap suci. Lepas basuh tu kali ke berapa suci dia. Kerana cara dia, pertambah air itu tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Jadi air itu tak ada dah bekas-bekas najis dah. Itu pertama dah. Yang kedua, bahawa timbangannya tidak melebihi dari timbangan semula sesudah diperhitungkan yang dihisap oleh tempat yang dibasuh dan debu yang suci yang keluar dari tempat yang dibasuh itu. Timbangannya tidak melebihi dari timbangan semula dah. Timbangan asal ni dah. Hak asal tu. Jadi ni payah sikit yang kedua syarat yang pentingnya bukan ada lagi lah hak asal dah. Yang ketiga je, bahawa tempat yang basuh itu suci seperti tidak tinggal lagi rasa, bau, warna, najisnya mudah hilang. Hak ni dah bodohnya dah. Serupa poin yang ketiga, 1, 2, 3 ni kira-kira ada yang penting ni. Tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Dan rasa, bau dan warna ni najis pada bekas tu kat kira suci dah. Air hak lebih tu lepas tu kat suci. Ya, apabila hilang tu patah air ke dia tu, kalau nak suruh suci lagi tu dia agak suci. Pakai air itu pun suci dah sebab tak ada dah air najis dah. Okey, adapun jika berubah salah satu daripada segala sifatnya yang tersebut itu atau bertambah timbangannya atau tiada suci tempat yang dibasuh, maka air itu tiada suci kerana bahawasanya air yang tanggal pada tempat itu setengah daripada air yang bercerai, maka lazim daripada suci tempat itu bahawa suci air yang bercerai daripadanya. Tetapi menyucikan ia kerana ia musta'mal pada menghilangkan najis, dan lazim daripada najis tempat itu bahawa najis air yang bercerai daripadanya. Inilah sekaliannya jika ada ia air musalah, air basahan itu sedikit. Ni cerita-cerita ni kita air sikit lah dah. Air tu tidak sampai 2 kolah ni. Air banyak tak? Kira tak ada. Bukan perbincangan ni lah dah. Jika sesuatu dari ketiga syarat yang tersebut di atas tidak ada atau bertambah timbangannya atau tempat yang dibasuh dalam suci, maka air itu tidak suci dah. Syarat tak cukup, 3 syarat ni tak suci lah dah. Kerana air yang masih tinggal pada tempat itu sebahagian dari air terpisah. Maka tentunya kalau tempat itu suci, maka air terpisah adalah air yang suci juga, tetapi tidak dapat menyucikan juga. Tidak dapat menyucikan. Kerana air itu dianggap air bekas musta'mal dalam menghilangkan najis. Air musta'mal ni bukan air musta'mal ambil semaya dia dah. Air musta'mal cuci najis pun dia ada dekat air musta'mal dia dah. Demikian pula kalau tempat itu masih dianggap bernajis. Demikianlah hukum air bekas basuhan kalau air itu sedikit. Tapi kalau air itu banyak, maka dianggap suci lah selama tidak berubah sekalipun tempat yang dibasuh itu tadi belum suci. Yang penting gini lah, kita tak saja dibasuh lah musta'mal bekas pula dah. Bukan najis. Yang penting tu dia kita anggap suci air yang dia masuk. Dan kita yakin dah, ni suci dah. Lepas suci tu kita masuk air lain, kita goreng lagi buai dah. Sekadar nak suruh lebih suci, tapi suci dah keyakinan kita. Air hak tu tidak cabut musta'mal lah, bukan musta'mal dah. Musta'mal ni ataupun kira air hak ada najis lagi lah. Tidak yakin lagi cuci dah. Dan kita yakin cuci air hak kita nak goreng lebih lagi air tu dalam bekas tu, sekadar nak suruh lebih suci, tidak dianggap untuk hilang najis dah. Najis tu telah hilang dengan air sebelum tu dah. Jadi tak ada masalah lah. Air selepas tu kita boleh guna. Nak air semaya pun boleh, nak agar pun boleh. Pasal dia tidak dikatakan air musta'mal asal ataupun air bekas cucian asal. Nak suruh lebih suci, nak suruh lebih cuci dah. Segi keyakinan kita rasa suci dah dengan air sebelum tu dah. Gitulah keadaan dia dah. Adapun jika ada ia banyak, maka itu suci jika tiada ia berubah, dan jika tiada suci tempat yang dibasuh sekalipun. Jadi kalau air tu air banyak dah, lebih 2 kolah. Dah kita gonyo air tu banyak, tiba-tiba dah tak hilang lagi najis dalam bekas tu dah. Dan air yang banyak tu tak jadi najis sebab ia lebih daripada 2 kolah. Kecuali berubah warna dan rasanya. Kalau tak berubah warna dan rasanya ke apa dah. Jadi tak berubah bentuknya daripada asal, jadi dia suci lah dah. Kalau berubah tu kira tak suci dah. Air yang banyak pun sekalipun dah. Gitulah dia.
Syahdana telah cenderung jamaah daripada fuqaha yang mutaakhirin kepada memaafkan air ghusalah, air basuhan yang bertambah timbangannya, kata mereka itu. Kerana bahasanya tak kala tiada bertambah timbangannya adalah najis itu pada air dan tempat atau pada salah satu daripada keduanya. Tetapi syarak telah menggugurkan ia akan menghilangkan dia, maka tiadalah berbeza halnya antara bertambah timbangannya dan antara tiada bertambah ia, dan ditolakkan yang demikian itu oleh jumhur fuqaha dengan bahawasanya apabila tiada diperoleh bertambah timbangannya pada pada air ghusalah, air basuhan itu, adalah air itu mengerasi ia akan najis dan menghilangkan ia akan dia hingga adalah najis itu seolah-olah tiada mawujud daya mawujud ia dan tiada seperti demikian itu serta ada diperoleh bertambah timbangannya. Adapun air yang sudah terpakai pada basuh yang sunat seperti basuh yang kedua dan yang ketiga, maka iaitu suci menyucikan jua. Tak ada masalah kita. Kira yakin hilang dan najis. Dan air yang sudah terpakai pada membasuh najis yang dimaafkan daripadanya seperti darah yang sedikit dan tiada suci ia maka sayagianya. Dan barang siapa yang berkendak membasuh umpama kain yang kena najis yang dimaafkan seperti darah yang sedikit, bahawa janganlah dicucurkan air yang sedikit atasnya dalam berjana, melainkan kemudian daripada menghilangkan ain najis itu. Kerana jika dihantarkannya kain yang dikena najis itu ke dalam berjana dan cucurkan ia air sedikit atasnya dahulu daripada menghilangkan ain najis, nescaya jadilah najis air itu dengan dia, kemudian daripada tetapnya dalam berjana, maka tiada suci kain itu, melainkan apabila dikeluarkan ia daripada berjana itu dan cucurkan atasnya air yang lain. Adalah kebanyakan manusia lalai mereka itu daripada seumpama masalah ini. Dia kata dah, sebagai fuqaha mutaakhirin cenderung memaafkan air bekas basuhan yang bertambah timbangannya dah. Mereka berkata, kalau air itu tidak bertambah timbangannya, maka najis ada pada air dan tempat atau pada salah satu dari keduanya. Tetapi syarak tidak memperhitungkannya. Oleh kerana itu tidak ada perbezaan yang timbangannya bertambah dengan yang tidak bertambah. Ini kita payah nak faham. Tambah bilangan, tambah air dari tujuan. Tak ada. Pendapat ini tertolak oleh jumhurul fuqaha kerana apabila air bekas basuhan itu tidak bertambah, maka air itu tidak akan menghanyutkan najis. Tidak akan dapat menghilangkan najis sehingga najis itu tidak lagi sebaliknya kalau timbangannya bertambah. Jadi kira ada bekas lah lagi dah najis ni. Kalau ada air tambah yang kita tidak yakin hilang najis tu dah, gitulah dah. Kita buat dah yakin hilang najis, tak bincang lah isu ni. Adapun air sudah dipakai dalam membasuh yang sunat seperti dalam basuhan kedua atau yang ketiganya. Pertama tak wajib hilang najis ni. Dan kita yakin hilang najis, hak kedua ketiga tu untuk lebih sedap lah. Lebih sunat lah benda tu, tidak jadi wajib. Maka air itu pun tidak jadi najis. Maka suci airnya dan tidak dapat dipakai lagi untuk bersuci yang lain. Boleh lah. Ayat kedua ketiga dah. Lepas kita yakin dah suci dah. Air sudah terpakai dalam membasuh najis yang dimaafkan seperti darah yang sedikit, maka air itu tidak suci lagi dah. Tapi kalau air itu yang najis dan dimaaf sekalipun, kalau dia suci, air itu kena najis juga lah selagi tak yakin hilang najis tu dah. Walaupun najis yang dimaafkan dah. Kerana itu sungguhnya bagi yang ingin membasuh umpamanya pakai yang kena najis yang dimaafkan seperti darah yang sedikit dah, kena tapan nyamuk kau gapo darah sikit dah. Nanah sikit-sikit dah. Tidak mengalir lah, ada darah mengalir dah sikit-sikit tu. Janganlah menyiramnya dengan air sedikit ke atasnya dalam tempayan kecuali sudah dihilangkan najis itu dahulu dah. Jadi kita kena pilih najis itu dulu dah. Tak cicak kau gapo hak sikit-sikit dah. Kerana kalau pakaian kena najis dimasukkan ke dalam tempayan, disiramnya dengan air sedikit ke atasnya sebelum menghilangkan benda najis, maka air itu menjadi air najis sebelum sampai ke dalam tempayan. Jadi najis belakang lah tak. Pakaian pun najis. Air hak kena pakaian hak sikit tu pun najis juga sebab kita jiran. Kerana itu pakaian tadi belum suci kecuali sudah dikeluarkan dari tempayan dan disiramkan lagi dengan air lain dah. Kalau kita kata tempayan ni baldi dah. Itu ada najis dah, darah sikit ke gapo tak ada najis lah pakai itu dah, kita celup. Jadi najis lah pakai air dari tu najis. Jadi kita kena cubuh semua dah. Kena rendam basuh, lepas tu jiruh daripada air pahit pula, barulah cuci dah. Kebanyakan orang tidak memperhatikan masalah ini, katanya. Lepas tu kita bacalah habis sikit, ada tajuk yang habis.
Lepas tu dia kata bermula barang yang dicelup ia dengan umpama nila yang kena najis. Nila ni nak cuci. Dia kata nila. Dunia ada dah nila dah. Atau nila yang najis. Suci ia dengan dibasuh dengan syarat jika keluar nilainya dengan dibasuh dan jika tanggal warnanya sekalipun. Dan seperti demikian itulah hukum barang yang dihinai dengan hinai yang kena najis ataupun hinai yang najis. Dan jika ditumpahkan air atas bumi yang kena najis dengan kemih, dengan kencing atau khamar dengan arak dengan sekira melengkapi air itu atasnya, maka bumi itu suci ia, maka tiada ada padanya ain kencing atau ain khamar, dan jika ada padanya ainnya, maka iaitu tiada suci melainkan dengan menumpahkan air atasnya pula, kemudian daripada menghilangkannya ain najis itu hilang dah. Jadi kalau bercampur sekalian suku-suku bana itu dengan najis yang beku seperti tahi, tiadalah suci ia dengan dibasuh, dan jika dibakar ia kemudian sekalipun bersalahan jika tercampur ia dengan najis yang cair seperti kemih yang kecil, maka iaitu suci zahirnya dengan dibasuh, dan demikian lagi suci batinnya dengan direndam dalam air, dan jikalau ada ia sudah dibakar sekalipun, jika sampai air kepada batinnya atau ada ia ditumbuk lumak sekira-kira jadilah ia tanah. Dan jikalau kenajisan rasa risha, maka iaitu suci ia dengan dibasuh jika tiada berputus-putus suku-sukunya kemudian daripada kena najis, dan dahulu daripada membasuh dia, dan jika terputus-putus ia pada ketika itu, maka tiadalah suci ia dengan dibasuh. Demikianlah tersebut dalam nihayah. Dan tersebut dalam Tuhfah dan Nihayah naqal daripada fatwa setengah fuqaha bahawasanya jikalau kena najis mushaf Quran lah dengan najis yang tiada dimaafkan, wajiblah membasuh dia, dan jika membawa ia kepada telapnya dah. Dalam mushaf itu bagi anak yatim sekalipun, dan bertentulah mentakdirkan yang demikian itu pada barang yang apabila tersentuh najis itu akan sesuatu daripada Qurannya bersalahan apabila kena najis umpama kulitnya saja atau berhalamannya, maka tiadalah wajib yang demikian itu. Detail lah. Kita baca dulu lah. Nak Rumi pula dah. Setiap yang celup dengan nila yang kena najis atau nila najis baru dianggap suci apabila telah dibasuh dengan syarat jika nilanya hilang kerana dibasuh dah. Dan sekalipun warnanya masih ada dah. Jadi nila ni warna biru dia payah hilang dah. Jadi kat mana lebih kurang je lah. Gitulah. Jadi kita hilang bau dia warna asal najis asal dah. Lepas tu warna nila tu biru-biru tu asal ada, kita kira dimaafkan lah. Demikian itulah najis hukum segala sesuatu yang dicelup dengan benda yang kena najis atau benda yang najis. Jadi kita bahasa-bahasa tu sekat tu lah. Sekadar upaya kita lah. Kalau air ditumpahkan ke tanah yang kena najis seperti tanah yang terkena percikan air kecil atau khamar, apabila air itu menimpa seluruh bekas tempat najis, maka tanah menjadi suci selama tidak ada lagi air kencing atau khamar tersebut. Ni ada hadis riwayat. Bukhari pun ada dah. Iaitu orang Badui kecil dalam masjid. Nabi tidak perambat dia, suruh kecil perhabis dulu. Lepas tu Nabi suruh jiruh dengan sebeldi lah, lebih kurang dah. Sebeldi air kau, sekitar air kau. Sebeldi. Jiruh atas kawasan tempat Badui tu kecil. Air tu masuk dari tanah serat gitu, kira suci lah dah. Tapi jika masih ada belumlah dianggap suci, terkecuali dengan menumpahkan air lain ke atasnya sudah menghilangkan benda najisnya. Kalau ada lagi. Tapi air najis air kecil dari atas tanah ni pakai hilang gitu lah dah. Pakai serat dari tanah, kira suci lah, tak ada masalah lah. Tapi kalau air najis tokok petah itu barulah kita kutip buai dulu tahun lain dah. Lepas tu barulah basuh tempat tu dah. Tu baru kena dah. Dia bahala ni sopan. Sopan ni ada perbincangan lain lah. Bincang dia rasa tak ada. Ada bincang lain sikit pasal dia zaman dulu itu tanah gitu dah. Kalau kayu pun gelegar. Kayu tadi lubang tengok suci. Mudah suci dah lah ni seming. Kapal tu kapet pula. Kapet tebal dah nak gan ni. Ada perbincangan lain. Lepas ni lah kita bincang kalau ada masa insyaAllah kalau ingat dah. Kalau bata bercampur dengan najis yang keras seperti kotoran manusia, tidaklah suci dengan dibasuh sekalipun sudah dibakar dah. Ni bata ni orang panggil apa ni, jadi bekas daripada tanah. Jadi keras tu dah. Jadi
walaupun sudah bakar pun tak suci kata. Tapi kalau campur dengan najis yang cair seperti air kencing, maka luarnya suci dengan dibasuh. Ya. Dan demikian juga di dalamnya suci dengan direndamnya dalam air. Sekalipun sudah dibakar dah. Jadi kalau air sampai ke dalam batu itu, atau batu tumbuk sampai hancur sehingga menjadi tanah dulu baru rendam air dah. Kalau benda kita bincang detail dah. Kalau laksa ni, ada bincang ni. Kalau laksa sejenis kuih kena najis masih suci dengan dibasuh jika belum terputus-putus. Sudah kena najis dan belum dibasuh dah. Laksa sungguh ni tak? Laksa kita ni. Sekali kena najis, basuhlah. Dan jika terputus-putus sekalipun dibasuh laksa tadi, tidak suci, demikian terangkan dalam kitab Nihayah pula dah. Mana pula tak suci dah. Tadi tersebut dalam kitab Tuhfah, Nihayah yang dikutip dari fatwa Faruq Fuqaha. Kita kira suci lah, jiru-jiru hak suci lah tak. Gana tahu laksa ni, kalau laksa biasa gitu dah suci, kita jiru air kak, kalau ada air suci dah. Tidak meresak lah, anggapan kita dah. Kalau mushaf Al-Quran kena najis dengan najis tidak dimaafkan, maka wajib membasuhnya sekalipun akan menyebabkan rosak Quran tersebut, mushaf Quran tersebut, sekalipun dimiliki oleh anak yatim. Dan ini berlaku kalau yang terkena najis itu sebahagian yang ada tulisannya. Tapi kalau yang kena najis itu hanya kulit dan halaman yang tidak tertulis, maka tidaklah wajib membasuhnya dah. Tak wajib basuh kalau benda tu bukan pada ayat Quran dah, atau kulit luar lah, ataupun halaman yang tidak kena tulisan dah. Jadi ia tak sini tulisan tu ada najis dah, tulisan ayat Quran tu. Kalau tepi dia, halaman dia ataupun muka surat dia, kalau kena najis tak wajib, tak perlulah basuh dah, biar kering gitu ikut dia dah. Bukan kita bawa semaya pun dah Quran tu dah. Kalau semaya tu ada perbincangan dah, kita baca saja dah. Jadi tidak supaya tidak memusnahkan Quran, tak payahlah basuh Quran tu kalau tidak kena betul-betul pada ayat Quran tu dah. Dan ayat Quran ni kena najis ni tak molek dah. Dia jadi benda yang menghina ke Quran sebenarnya dah. Atau kena najis tulis ayat Quran dengan darah, tu antara ilmu sihir lah. Begitu juga setengah tu suruh tarekat sufi ke apa ni, nak cerita halas ke apa dah, mati dengan sembelih tu, dekat tekak tu tubiklah darah la ilaha illallah dah. Dia kata tu dah keramat je dah. Atau bukan keramat tu penghinaan juga, darah ni tidak boleh kita buat nulis ayat Quran, dan la ilaha illallah pun tidak molek dah sebenarnya. Tu pun ada unsur sihir juga dah. Kalau betul jadi pun bukan tanda keramat tu dah. Ni pun kena beringat sikit dah. Setengah cerita pertama cerita tak betul toh ni. Siapa dia cerita nampak dah. Cerita-cerita atas cerita pun tak betul dah. Cerita nak sedap hati pokok batiniah dah. Tasawuf batiniah ni jenis mengaku Tuhan di mana-mana, Tuhan dalam poket dia gapo ni tak. Itulah pokok ni. Jadi Tuhan ada hulul ittihad dah. Ataupun bukan hulul ittihad pun, alih semua ni Tuhan dah. Mengikut falsafah. Biasanya ilmu falsafah. Dia capur atau sufi, jadi sufi batiniah tu dah. Tu karutlah dah. Jadi ayat Quran ataupun la ilaha illallah ataupun zikir yang molek tidak boleh guna darah untuk tulis. Dah itu adalah najis. Begitu juga najis-najis lain pun tak boleh guna untuk tulis ayat Quran. Dia ada unsur sihir lah dah. Unsur sihir ni ada unsur sihir ni memang guna macam tu dah untuk dapat ilmu sihir dia. Yang hina Quran ni dengan guna najis untuk tulis dan sebagainya dah. Okey, apa tu? Syahadan apabila suci tempat yang dibasuh daripada najis, maka sunat menigai membasuh dia seperti dibasuh pula akan dia 2 kali. Ialah pada membasuh najasah yang mutawassitah dan yang mukhaffafah. Adapun najasah yang mughallazah, maka tiada sunat menigai basuh 7 kali kerana pekerjaan yang sudah dibesarkan oleh syarak. Dengan membalaghah tiada ditambahi pula atasnya pada membesarkan dia. Inilah yang tersebut dalam Nihayah. Persalahan bagi yang tersebut dalam Tuhfah. Maka bahawasanya sunat menigai membasuh najasah yang mughallazah seperti najasah yang mutawassitah dan yang mukhaffafah juga. Jadi apalah kita bicara. Yang tiada disyaratkan pada menghilangkan najis itu niat dan wajib menghilangkan najis itu dengan segera jika derhaka ia dengan sebab najis itu, dan jika tiada derhaka ia dengannya, maka tiada wajib segeranya adalah ia sunat juga, melainkan tak kala menghendaki sembahyang dan barang sebagainya baru jadi wajib. Gitu je kata dia. Ada khilaf lagi lah. Nak segera tidak dah.
Adapun orang yang berderhaka ia dengan sebab jenayah, maka tiadalah wajib atasnya bersegera mandi daripada bukan jenayah, jenabah dah. Adapun orang yang derhaka ia dengan sebab jenabah, maka tiadalah wajib atasnya bersegera mandi daripada jenabah. Adapun segala benda yang cair yang lain daripada air seperti minyak ataupun susu atau cuka atau barang sebagainya, apabila kena najis ia maka sukarlah menyucikan dia bersalahan dengan benda yang beku. Kerana adalah Nabi SAW ditanyai akan dia oleh sahabatnya daripada tikus yang mati dalam minyak sapi, maka sabdanya, in kana jamidan fa'alquha wa ma hawlaha. Fa'alquha wa ma hawlaha wa in kana in kana jamidan fa'alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu wa fi riwayatin fariquhu. Fariquhu kata fariquhu dah. Jadi jika ada minyak sapi itu beku, maka buangkanlah oleh kamu akan bangkai tikus itu dan barang yang pada kelilingnya dekat-dekat dia dah. Dan jika ada minyak sapi itu cair, maka janganlah kamu hampirinya akan dia, dan pada suatu riwayat maka tumpahkanlah oleh kamu akan minyak sapi itu. Maka nyatalah daripada sabda Nabi SAW ini bahawasanya apabila kena najis barang benda yang cair, tiadalah dapat menyucikan dari, kerana jikalau dapat menyucikan dari dia pada syarak, nescaya tiadalah menyuruh Nabi SAW dengan menumpahkan dia, kerana pada menumpahkan dia itu membuang-buang harta yang ditegahkan daripadanya. Jadi sini okey dah. Okey, kalau tempat yang kena najis setelah suci, maka sunat menigai basuhannya seperti tambah lagi 2 kali ke, dia jadi 3 kali dah. Atau basuh-basuh yakin dia dah. Suci tu kira sekali bagus dah. Lepas tu tambah lagi 2 kali jadi 3 kali tu sunat. Dan ini berlaku dalam membasuh najis mutawassithah dan najis mukhaffafah saja dah. Mutawassithah dan mukhaffafah saja dah. 3 kali dah boleh dah. Tetapi mengenai najis mughallazah tidak disunatkan menigai basuhan yang ke-7 kali ni. Cukup dah 3 kali tu. Tak payah tambah 3 jadi 10 tak payah dah. Ataupun tambah 2 jadi 9 tak payah. 7 kali tu pada dah. Kerana suatu perbuatan yang sudah dibesarkan oleh syarak tidak lagi dibesarkan lagi. Syarat ayat 7 kali tu kira paling hebat dah. Tak usah tambah jadi bid'ah dah. Inilah disebutkan dalam kitab Nihayah Mutahsinah Syekh Ramli. Tetapi yang disebutkan dalam kitab Tuhfah bahawa juga disunatkan menigai basuhan najis mughallazah seperti najis mutawassithah dan mukhaffafah juga. Ni pendapat Tuhfah. Macam mana jadi 9 kita anggap dah. Dalam menghilangkan najis tidak diperlukan niat dan wajib menghilangkan najis bersegera, kerana adanya najis akan menyebabkan orang dianggap durhaka kepada Tuhannya. Ada pendapat kata wajib segera dah. Jadi tak ada mestinya semaya dah. Ada kena faham dah. Ada pendapat kata kita wajib ni suci daripada najis ni, bukan suci daripada hadas dah. Tunai lah, suci daripada najis ni wajib. Pakaian kita mesti berada dalam keadaan suci setiap masa. Tu salah satu pendapat kata wajib. Dan jika tidak menimbulkan derhaka kerana najis tadi, maka tidak wajib segera dah. Kalau tidak anggap dosa dengan ada najis, tak apalah. Kalau kata pendapat kata dosa ni, ada najis ni. Dah. Maka tidak wajib bersegera membuangnya, hanya sunat. Sunat lah kalau pendapat kata tak wajib hilang. Kita ni suci, bukan wajib dalam sentiasa dalam keadaan suci, tidak wajib. Pendapat tu tak wajib lah, jadi sunat saja dah. Tapi pendapat kata wajib kita berada dalam keadaan suci bernajis setiap masa, jadi wajib lah suci najis segera dah. Gitulah dah. Tapi hak kata sunat tidak wajib tu, pendapat kata tidak wajib sentiasa dalam keadaan suci daripada najis tu, tetap kata wajib ketika hendak mendirikan solat dan sebagainya, jadi wajib pula dah. Orang yang derhaka kerana jenabah tidak wajib segera mandi jenabah dah. Tapi kalau orang jenabah pula, dia guna istilah derhaka dah. Tapi tidak wajib segera mandi jenabah ni tau. Pendapat yang kuat memang begitulah. Nabi sendiri pun tidak segera mandi wajib. Cuma yang ambil semaya, lepas tu dekat dengan semaya subuh kari baru mandi. Pada juga dah. Okay, semua zat cair selain daripada air minyak, air seperti minyak, air susu, cuka atau yang serupa itu, kalau kena najis sukar menyucikannya dah. Kalau benda cair dah. Tapi benda keras mudahlah dibersihkan, dan kalau benda tokor tak apalah dah.
Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang tikus yang mati dalam minyak sapi ni, dalam minyak dalam minyak dah. Nabi SAW menjawab, in kana jabidan fa'alquhu wa ma hawlaha wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu wa fi riwayatin fariquhu. Artinya jika minyak sapi itu beku, maka buanglah bangkai tikus itu dan yang ada di sekelilingnya, dan jika minyak sapi itu cair, maka jangan kamu hampirinya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Daud. Menurut riwayat lain, maka tumpahkanlah minyak sapi itu. Dan Nabi SAW ini dapatlah difahami apabila benda yang cair kena najis tidaklah dapat disucikan. Kerana jika dapat disucikan, nescayalah Nabi SAW tidak menyuruh menumpahkannya. Sedangkan membuang harta terlarang dalam agama. Bila benda tu siapa buai tu, maksudnya Nabi kata tak boleh suci lah dah. Jadi benda tu, bazir ni benda dosa dah. Asal-asal dia kalau tak dosa tu, mesti benda tu lebih besar. Jadi menyucikan daripada najis lebih besar daripada membuang harta, maka itu dimaafkan. Maksudnya benda tu wajib lah benda boleh mengatasikan benda wajib lah dah. Jadi benda wajib yang lebih besar itu ialah suci daripada najis daripada membuang harta. Gitulah dah. Allah a'lam. Subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa bihamdika subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.